Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama lagi dengan saya Dai Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod yang baru, hari yang baru. Mudah-mudahan semua sidang penonton sekalian dilimpahkan dengan rezeki, diberikan keselamatan dan juga kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita nak sama-sama membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan media sosial. Bila mana kita sebut tentang media sosial ini, sudah semestinya banyak soalan yang akan diajukan oleh sidang penonton sekalian, dan juga mesti banyak persoalan yang bermain di fikiran kita. Apakah hukum bermedia sosial? Adakah main media sosial ini akan menjadikan jatuh hukum kepada haram dan sebagainya? Jadi itu semua sabar, kita akan jawab soalan-soalan tersebut. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak raikan soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita. Apa pandangan Ustaz bila orang kata media sosial ini salah satu penyumbang dosa? Bila mana kita menyebut berkaitan dengan dosa dan pahala, boleh dikatakan setiap perlakuan ataupun amalan kita, sama ada ibadah ataupun pekerjaan kita, memang akan terbahagi jalannya sama ada memberikan kebaikan, pahala ataupun menjadikan dosa. Kenapa saya katakan ibadah itu juga boleh mendatangkan dosa? Sekiranya ibadah itu dibuat-buat, ibadah yang tak pernah ada pun sebelum ni, tapi tiba-tiba di-create oleh sesuatu individu, itu menyebabkan datangnya kemurkaan Allah sebab melakukan suatu ibadah yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi? Pekerjaan. Pekerjaan pun boleh mendatangkan dosa. Sebagai contohnya, menggunakan pekerjaan untuk mengambil rasuah ataupun menggunakan kuasa yang ada untuk mempermudahkan ataupun untuk melakukan penindasan kepada orang yang lebih rendah dan sebagainya. Itu juga mampu menggunakan dosa. Begitu jugalah dalam bermedia sosial ini mampu untuk mendatangkan menjana pahala untuk kita. Dalam masa yang sama, media sosial juga mampu menjadi penyumbang kepada dosa dan juga keburukan kepada kita. Bagaimanakah bentuk-bentuk keburukan di dalam bermedia sosial ini? Sebagai contohnya, melakukan satu posting ataupun menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tunjuk gambar tak tutup aurat, sebagai contohnya, ataupun gambar keluar dengan couple berpegangan tangan, itu mendatangkan dosa. Antaranya lagi, apa lagi? Melakukan satu posting yang berunsur fitnah, mengecam orang, mengutuk orang, menghina orang dan sebagainya, itu semua mampu untuk menjadi pengundang kepada dosa. Jadi semua sekalian, namun begitu tak dinafikan sebenarnya kebaikan itu lebih banyak mengatasi keburukan yang ada pada media sosial. Sebab apa? Kita ni kena bijaklah gunakan media sosial ini untuk berkongsi ilmu sebagai contohnya, ataupun kita gunakan media sosial ini untuk berkongsi rezeki kita, ataupun kita gunakan media sosial kita. Boleh jadi kita ada followers ramai, kita buat kutipan, derma dan sebagainya, kita bantu orang-orang yang susah ataupun orang-orang yang perlukan. Jadi sebenarnya kalau nak katakan bahawa secara total adakah media sosial itu mendatangkan dosa? Jawapannya tidak sama sekali. Sebab banyak kebaikan yang boleh kita lakukan dengan bermedia sosial ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan terjawablah soalan yang pertama. Jom kita beralih dengan soalan yang kedua. Roll the video. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya bagaimana cara untuk kita mempromosi jualan dengan tidak melanggar syariat Islam? Islam ini merupakan agama yang syumul. Bermaksud Islam ini adalah satu agama yang komplit yang menyentuh semua bidang yang berada di atas muka bumi Allah SWT ini. Dan salah satunya adalah bab-bab berkaitan dengan perniagaan. Jadi ada adab-adab yang perlu dipatuhi oleh kita semua bila mana membincangkan tentang perniagaan. Apabila seseorang itu ingin melakukan, sebagai contohnya untuk mempromosikan barangannya, diharamkan sama sekali ataupun dilarang sama sekali untuk kita melakukan sumpah palsu. Ini cukup bahaya sidang penonton sekalian. Kadang-kadang ada orang ni dia nak promosi ataupun promote sangat barangannya sampai dia melakukan sumpah, kata wallahi barangan ni kalau pakai confirm tak rosak, tahan 10 tahun. Tapi bila mana ada pembeli yang membeli barangan tersebut, baru pakai 1 hari dah rosak. Dan disebabkan itulah Islam sangat-sangat melarang agar seseorang peniaga itu daripada melakukan sumpah-sumpah sebegini. Dan disebabkan itulah Islam amat-amat melarang kita ataupun sebagai seorang peniaga untuk melakukan penipuan di dalam mempromosikan barangan mereka. Kita ambil contoh di Econsave jugalah. Pihak Econsave memberi peluang untuk para pelanggan melakukan penilaian sendiri terhadap harga barangan mereka. Bertepatanlah dengan tema ataupun slogan Econsave itu sendiri, bandingkan harga kami, agar pelanggan-pelanggan
tidak merasa tertipu apabila melakukan pembayaran di kaunter pembelian. Jadi saudara sekalian, datang ke Econsave, dapat harga yang termurah dan pasti murah kerana mereka telah pun melakukan perbandingan dengan pasaraya yang lain. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang kedua ini. Jom sama-sama kita nak beralih dengan soalan yang terakhir untuk episod kali ini, soalan yang ketiga. Ayo sama-sama kita baca. Soalannya, macam mana kalau kita ada perasaan was-was dengan rezeki yang kita dapat tetapi kita terpaksa untuk teruskan demi mencari rezeki? Itu soalan yang menarik. Mungkin ini adalah soalan daripada seorang cashier ataupun penjual ataupun pekerja di mana-mana tempat yang mungkin rezekinya itu dia ada keraguan daripada mana sumber itu dapat. Di dalam Islam telah pun menunjukkan jalan keluar bagi perkara tersebut. Yang pertama sekali adalah sekiranya ada pekerjaan yang lebih baik yang boleh dipilih oleh dia ataupun oleh si individu tersebut, maka itu adalah jalan yang lebih baik, iaitu berhenti bekerja di tempat yang dia rasakan ragu-ragu tentang hasil pendapatannya dan memilih tempat yang tidak ada keraguan dan diyakini tentang sumber pendapatannya adalah daripada sumber yang halal. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya dia memang tidak ada ataupun tidak ada pilihan yang lain, sebagai contohnya, dia dah cuba untuk apply ataupun memilih tempat lain tapi ditolak dan sebagainya. Dalam Islam, dalam bab berkaitan dengan rezeki yang syubhah, maksudnya rezeki yang bercampur antara halal dan juga haram, maka para ulama telah membenarkan bahawa, sebagai contohnya dalam mazhab Syafi'i telah mengatakan bahawa sekiranya rezeki tersebut ataupun pendapatan tersebut tidak dapat dipisahkan sama ada yang halal ataupun yang haram, maka akan dibenangkan yang halal. Maksudnya di situ pekerja tersebut tidak perlulah ada keraguan terhadap pendapatan yang dia miliki setiap bulan. Bermaksud pekerja tersebut boleh untuk terus kekal bekerja di situ, namun begitu dalam masa yang sama masih lagi perlulah mencari ruang ataupun peluang bekerja di tempat yang lain. Agar sebab apa dalam Islam ni kita kalau boleh nak elak ataupun nak hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah ini. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Kalau ada tersilap ataupun tersilap di mana-mana tu, boleh tegur di orang komen di bawah tu. Dapatlah ilmu untuk kita bersama, untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan juga sidang penonton sekalian. Dari setakat itu, untuk episod kali ini, saya dan Luqman mohon mengundur diri. Bertemu lagi kita di lain episod Mu Tunggu Aku Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.